Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita sambung perbincangan kita dalam bab yang kelima. Tajuk dengan kuasa barat di Sarawak dan juga di Sabah. Okey. Jadi pada hari ini kita sambung dalam subtajuk yang kedua dalam bab yang kelima, iaitu di bawah tajuk perluasan kuasa dinasti Brooke di negeri Sarawak. Okey. Jadi pada uh, hari Ahad yang lepas kita dah bincang berkaitan dengan sistem pemerintahan tempatan yang terdapat di negeri Sarawak dan di negeri Sabah sebelum kedatangan kuasa barat. Okay, juga harap awak boleh ingat apa yang telah kita belajar dalam subtajuk yang pertama. So pada hari ini kita sambung kepada subtajuk yang kedua, iaitu perluasan kuasa dinasti Brooke di negeri Sarawak. Okay, kita fokus dulu perbincangan kita pada apa yang berlaku selepas kedatangan kuasa barat di negeri Sarawak. Bermula dengan kedatangan satu kuasa, satu pemerintahan yang diketuai oleh keluarga Brooke, okay, di negeri Sarawak. Okay. Jadi kekayaan Sarawak dalam pelbagai hasil bumi terutamanya sagu, antimoni dan emas telah menarik minat James Brooke untuk menguasai Sarawak. Okay. Sarawak ni adalah satu negeri yang kaya dengan hasil-hasil hutan dan juga hasil-hasil galian seperti antimoni dan juga emas. Okay, yang mana secara tidak sedar telah diperhatikan, telah menarik minat seorang pedagang daripada Britain, iaitu James Brooke, untuk menguasai negeri Sarawak. Dan beliau telah menggunakan pelbagai strategi yang akhirnya membawa kepada penguasaan dan pengukuhan kedudukannya di Sarawak, iaitu sebagai pengenalan kepada pendudukan dinasti Brooke di negeri Sarawak. Gambar itu merupakan gambar James Brooke. Okay. Dia adalah seorang pedagang dari Britain, dari England, yang berdagang di kawasan Kepulauan Melayu, dan satu negeri yang dalam perhatian dia adalah negeri Sarawak. Okay, boleh faham Ada soalan? Okay, teruskan. Okay. Jadi Sarawak ketika kehadiran James Brooke, okay, yang mana kawasan Sungai Sarawak merupakan kawasan ekonomi, yang mana masyarakat Melayu tertumpu di lidah tanah, iaitu pusat perdagangan dan pentadbiran, disebabkan tempatnya yang strategik kerana mampu mengawal perdagangan sungai dan kawasan pedalaman. Okay. Dan Sultan Brunei telah menghantar Pangeran Indra Mahkota untuk menguasai ekonomi tersebut. Okay, bila Sultan Brunei tahu yang Sarawak ni telah berkembang dari segi ekonomi, Sultan Brunei telah menghantar seorang wakilnya, seorang pegawainya yang bernama Pangeran Indra Mahkota untuk menguasai ekonomi tersebut. Okay, kat situ telah timbulnya satu ketidakpuasan hati. Kerana sebelum ni kita dah bincang dalam subtopik yang pertama, subtajuk yang pertama, yang mana Sultan Brunei menyerahkan Sarawak ni kepada
pembesar tempatan, untuk menguruskan, menjadi wakil Sultan untuk menguruskan kawasan di negeri Sarawak tanpa campur tangan pegawai-pegawai daripada Brunei. Tapi sekarang Brunei telah menghantar seorang pembesar dia yang bernama Pangeran Indra Mahkota untuk menguasai ekonomi. Itu telah menimbulkan kemarahan kepada penduduk di negeri Sarawak. Dan individu yang terbabit dalam percaturan politik dan pemerintahan Sarawak adalah Sultan Brunei, Pangeran Raja Muda Hashim, Datuk Patinggi Ali dan juga James Brooke. Ini orang-orang yang terlibat nantilah dalam percaturan politik yang akhirnya Sarawak jatuh ke tangan James Brooke. Ada soalan setakat ni? Tanya. Okey. Kita teruskan. Sebelum kita bercerita ataupun mengkaji dengan lebih mendalam bagaimana James Brooke mengambil Sarawak daripada Brunei, kita kenal dulu dengan individu-individu yang terlibat. Yang pertama kita tengok dulu Sultan Brunei. Sultan Brunei ketika itu ialah Sultan Omar Ali Saifuddin II, yang menjadi Sultan Brunei pada ketika itu. Yang mana Sultan Brunei berhasrat untuk mengawal kegiatan perdagangan di Sarawak. Kalau sebelum ni diserahkan kepada pembesar, sekarang ni dia nak terlibat secara langsung dengan aktiviti perdagangan di negeri Sarawak. Selepas dia tahu yang Sarawak ni kaya dengan hasil-hasil ekonomi yang boleh membawa keuntungan. Jadi dia menghantar seorang wakilnya bernama Pangeran Indra Mahkota, yang kemudiannya mendirikan pusat pentadbiran di Kuching. Bila orang Brunei masuk ke negeri Sarawak, dia telah mengganggu sistem pemerintahan yang sedia ada sebelum ini, yang telah dikawal, yang telah diperintah oleh pembesar tempatan, terutamanya golongan-golongan datu yang ditugaskan untuk menjaga kawasan di Sungai Sarawak. Dan baginda telah ditentang oleh Datu Patinggi Ali kerana mengenakan cukai yang tinggi dan juga kerahan tenaga. Dan Pangeran Indra Mahkota ni dia mentadbir dengan keras, mengenakan cukai-cukai yang tinggi yang membebankan rakyat dan telah menggunakan kerahan tenaga. Kerahan tenaga ni maksudnya menggunakan penduduk tempatan sebagai pekerja, sebagai buruh, mungkin secara paksa. Itu yang menyebabkan Datu Patinggi Ali marah. Boleh faham? Terusnya kita tengok pula individu yang kedua. Ini adalah Pangeran Raja Muda Hashim. Yang dihantar tadi, yang dihantar oleh Sultan Brunei tadi adalah Pangeran Indra Mahkota. Siapa pula Pangeran Raja Muda Hashim? Selepas Pangeran Indra Mahkota ditentang oleh Datuk Patinggi Ali, dan Sultan Brunei telah menghantar seorang lagi pegawai dia untuk menyelesaikan masalah penentangan di Sarawak. Dia tengok Pangeran Indra Mahkota tak boleh nak settle masalah, Sultan Brunei hantar seorang lagi pegawai dia yang bernama Pangeran Raja Muda Hashim, untuk menyelesaikan masalah penentangan yang berlaku di Sarawak. Dan beliau telah berusaha untuk memujuk Datu Patinggi Ali untuk menamatkan penentangan, tetapi gagal. Tak berjaya, tetap ditentang oleh Datu Patinggi Ali. Dan akhirnya beliaulah yang meminta bantuan daripada James Brooke. James Brooke memang dia minat dengan Sarawak, tapi dia bukan terus menyerang Sarawak. Dia tunggu macam mana aku nak masuk ke negeri Sarawak. Itu style British. Menunggu peluang, menggunakan strategi apa? Manipulasi. Dia mencari apa masalah yang boleh dia ambil peluang untuk masuk ke negeri tersebut. Macam itulah berlaku di negeri Sarawak. Faham Betul, penting. Manipulasi.
Okey, sekarang ni strategi manipulasi sedang dilaksanakan oleh James Brooke untuk cuba masuk ke negeri Sarawak melalui Pangeran Raja Muda Hashim. Okey, boleh faham? Okey. Individu yang ketiga yang terlibat dalam uh, penentangan ataupun dalam pemerintahan di Sarawak adalah James Brooke. Kita berkenalan pula dengan James Brooke. Okay. James Brooke ialah seorang pengembara, dan dia ada sebuah kapal yang bernama kapal Royalist. Itulah kapal James Brooke. Dan beliau mencari peluang untuk mendapatkan Sarawak. Dan James Brooke ni disokong oleh British dengan bantuan tentera laut. Dan James Brooke ni sebenarnya dia bekas tentera laut Britain, British. Dia telah bersara dan telah menjadi seorang pedagang, pengembara dan telah berlayar ke seluruh dunia, dan salah satu kawasan yang dia singgah adalah di kawasan negeri Sarawak. Dan dia backup dia besar. Backup dia adalah kerajaan British dan juga tentera laut British sendiri. Pengembara dia adalah seorang yang menjelajah ke tempat-tempat yang lain. Itu mengembara. Dia menjelajah, keluar menjelajah, berdagang dan sebagainya ke negara-negara yang lain. Itu maksud mengembara. Boleh? Yun bro, boleh? Okey. Dan beliau menerima pelawaan daripada Pangeran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan masalah penentangan di Sarawak. Tapi dia tolong bukan saja-saja tolong. Ada syarat dia. Itu style British. Mesti ada syarat-syarat dia. Dengan syarat dia, Pangeran Raja Muda Hashim perlu serahkan Sarawak kepada James Brooke. Itu syarat yang dikemukakan oleh James Brooke kepada Pangeran Raja Muda Hashim. Boleh faham? Okey. Terusnya, Datu Patinggi Ali. Datu Patinggi Ali. Ini merupakan tokoh yang menentang pemerintahan Pangeran Indra Mahkota yang telah dihantar oleh Sultan Brunei di negeri Sarawak. Beliau merupakan seorang pembesar tempatan yang menentang tindakan-tindakan wakil Sultan Brunei yang telah menjejaskan kehidupan masyarakat Sarawak sebelum ini yang hidup aman damai. Bila dihantar wakil dia tu, yang mana telah menyusahkan kehidupan rakyat di negeri Sarawak, itu yang menyebabkan Datu Patinggi Ali menentang. Dia bukan sahaja menentang, dia bukan jealous dan sebagainya, tapi apa yang dibuat oleh wakil Sultan Brunei itu menjejaskan kehidupan rakyat di negeri Sarawak. Dan beliau bersetuju berunding dengan James Brooke dan menamatkan penentangan. Bila Pangeran Raja Muda Hashim minta bantuan James Brooke pergi berbincang atau pergi berunding dengan Datuk Patinggi Ali, dan dia bersetuju untuk berunding. Bersetuju untuk berunding. Setuju untuk menamatkan tu selepas itu. Setuju untuk berunding dengan James Brooke dan bersetuju untuk menamatkan penentangan. Itu adalah Datuk Patinggi Ali. Ada soalan tentang Datuk Patinggi Ali? Kita teruskan. Latihan objektif. Habis dah. Dah habis untuk subtopik yang seterusnya. Apa, kita ada 2 subtopik hari ni. Kita sambung sekejap lagi. Ada satu subtopik yang berkaitan dengan Sarawak juga. Ini saya guna cerita tentang Sarawak je dulu. Latihan 1 dan 2. Baca soalan dan sila respon jawapan anda. Berunding. Berunding ni berbincang. Berbincang, mesyuarat, perjanjian pun boleh. Melaksanakan perjanjian. Tapi berunding ni lebih kepada perbincangan dulu.
setuju baru sign perjanjian. Itu masuk berunding. Yuzen? Soalan 1 dan soalan 2. Apa jawapan dia? Soalan 1, mengapakah Sultan Brunei menghantar Pangeran Raja Muda Hashim ke Sarawak? Pangeran Raja Muda Hashim ke Sarawak. Yang kedua, mengapakah James Brooke bersetuju membantu Pangeran Raja Muda Hashim untuk menamatkan kebangkitan di Sarawak? Kebanyakan menjawab 1D2A. 1D2A. Kebangkitan ni penentangan. Penentangan. Kebangkitan rakyat untuk menentang. Bangkit. Bangun, menentang. Masuk kebangkitan. Biasa dia kata bangkit, bangun. Bangun ni maksudnya bangun untuk menentang. Itu maksud dia. Tengok apa jawapan yang sebenar. Nombor 1, mengapakah Sultan Brunei menghantar Pangeran Raja Muda Hashim ke Sarawak? Jawapannya adalah donkey. D, donkey. Dan yang kedua, mengapakah James Brooke bersetuju membantu Pangeran Raja Muda Hashim untuk menamatkan kebangkitan penduduk Sarawak? James Brooke, dia tak fikirkan orang lain, dia tak fikirkan rakyat ke, dia tak fikirkan Brunei, dia fikirkan dia sendiri. So, jawapan yang menjurus kepada dia sendiri adalah mendapatkan kawasan perdagangan. Boleh faham? Teruskan kepada soalan yang seterusnya. Ini adalah soalan struktur. Soalan esei pun boleh. Mengapakah Datuk Patinggi Ali menentang Pangeran Indra Mahkota? Mengapakah Datuk Patinggi Ali menentang Pangeran Indra Mahkota? Soalan ni nanti salin salin dalam test pad dan kimpan ditampal dalam buku. So kita terus kepada apa cadangan-cadangan jawapan daripada awak. Boleh tak bagi 1-2 jawapan sebelum cikgu paparkan jawapan yang sebenarnya? Apakah Datuk Patinggi Ali menentang Pangeran Indra Mahkota? Yes, betul. Menjejaskan kehidupan penduduk di Sarawak. Apa lagi? Ada dua jawapan atau 3 jawapan yang ya, betul Jagnesh, mengenakan cukai yang tinggi kepada rakyat. Satu lagi? Tak perlu lagi. Satu lagi. Yes, kerahan tenaga. Mengenakan kerahan tenaga kepada rakyat Sarawak. Itu yang menyebabkan Datuk Patinggi Ali bangkit untuk menentang Pangeran Indra Mahkota. Tengok apa jawapan yang diberikan. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi macam mana tu? Kalau tulis mengawal kegiatan ekonomi, mungkin boleh terima. Brunei ingin mengawal kegiatan ekonomi di Sungai Sarawak. Tengok apa jawapan yang diberikan. Ni ayat dia. Ni soalan esei. Ni soalan esei. Datuk Patinggi Ali menentang Pangeran Indra Mahkota kerana Pangeran Indra Mahkota mendirikan pusat pentadbiran di Kuching. Itu satu. Dia mendirikan pusat pentadbiran di Kuching. Sedangkan sebelum ni, pentadbiran diserahkan kepada penduduk tempatan. Itu satu telah menimbulkan kemarahan. Yang kedua, mengenakan cukai yang tinggi. Yang ketiga, kerahan tenaga. Yang keempat, menimbulkan perbalahan dengan pembesar tempatan. Itu kesan dia. Ini menimbulkan perbalahan dengan pembesar tempatan dan Datuk Patinggi menentang dan mahu membebaskan Sarawak daripada cengkaman Pangeran Indra Mahkota. Itu jawapan, cadangan jawapan yang diberikan. Kalau masukkan mengawal kegiatan ekonomi pun rasanya boleh diterima sebagai jawapan.
Okey. Ada soalan? Okey, teruskan. Okey, seterusnya subtopik yang seterusnya. Okey, James Brooke mendapat kuasa pemerintahan. Okey, kita sambung sambung kita tentang James Brooke tadi, kita berkenalan dulu dengan tokoh-tokoh yang terlibat. Sekarang ni kita tengok macam mana James Brooke meneruskan, mendapat kuasa pemerintahan untuk menduduki Sarawak secara penuh, secara total, secara 100% milik James Brooke. Okey, apa yang James Brooke buat? Okey, strategi James Brooke untuk menguasai pentadbiran Sarawak. Okey, ini strategi yang digunakan untuk mendapatkan Sarawak. Okey, satu adalah perjanjian. Okey, yang kedua strategi rundingan. Yang ketiga ketenteraan dan yang keempat adalah ugutan. Okey, ini yang digunakan oleh James Brooke untuk menguasai pentadbiran di Sarawak. Ada 4 cara. Okey, soalan ni boleh keluar dalam soalan struktur dan secara detailnya nanti boleh keluar dalam soalan esei. Okey, ada soalan setakat ni? Boleh kita teruskan? Okey. Tengok strategi yang pertama adalah strategi rundingan. Okey, strategi rundingan yang mana rundingan telah diadakan dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Strategi rundingan ni diasal daripada strategi manipulasi tadi. Dia menggunakan strategi manipulasi untuk membuat strategi rundingan dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Okey, dan diminta untuk menyelesaikan penentangan Datu Patinggi Ali terhadap Pangeran Indra Mahkota. Okey, dan ditawarkan Sarawak sebanyak 2 kali. 2 kali Pangeran Raja Muda Hashim ni menawarkan Sarawak. Kalau kau berjaya mengalahkan Datu Patinggi Ali, dapat berjaya settlekan masalah di Sarawak, James Brooke ni ditawarkan Sarawak. Kau boleh duduk di Sarawak. 2 kali Pangeran Raja Muda Hashim offer. Dan akhirnya James Brooke menerima tawaran tersebut. Itu adalah strategi rundingan. Soalan? Okey. Terus kepada strategi yang kedua. Strategi ugutan. Okey. Macam mana ugutan digunakan di Sarawak? Kita tengok yang pertama sekali, yang warna pink. Itu antara Pangeran Raja Muda Hashim dengan James Brooke. Yang warna peach tu, yang warna orange tu, itu adalah ugutan terhadap Sultan Brunei. Ada dua peristiwa yang melibatkan strategi ugutan. Kita tengok yang warna pink dulu, yang mana James Brooke telah mengugut Pangeran Raja Muda Hashim untuk menyerang Kuching kerana berdaulah dalih untuk menyerahkan Sarawak. Apabila James Brooke telah berjaya memujuk Datuk Patinggi Ali untuk memberhentikan penentangan di Sarawak, so dia pun tuntutlah apa yang telah dijanjikan oleh Pangeran Raja Muda Hashim untuk menyerahkan Sarawak kepada beliau. Tapi Pangeran Raja Muda Hashim ni dia pun takut-takut. Dia offer Sarawak, dia offer negeri Sarawak tanpa pengetahuan Sultan Brunei. Dia pandai-pandai je dia offer. Dia kata, kalau kau dapat settlekan masalah, aku serahkan Sarawak kepada kau. Itu antara dia dengan James Brooke tanpa pengetahuan Sultan Brunei. So, berdaulat dalik. Berdaulat dalik ni melambat-lambatkan. Melambat-lambatkan. Banyak alasan yang diberikan untuk menyerahkan Sarawak. Banyak alasan, maknanya melambat-lambatkan penyerahan Sarawak kepada James Brooke. Itu masuk berdaulat dalih. Faham, Cheng Wei? Okay, so bila Pangeran Raja Muda Hashim ni melambat-lambatkan ataupun berdaulat dalih untuk menyerahkan Sarawak, menimbulkan kemarahan kepada James Brooke. So dia telah mengugut Pangeran Raja Muda Hashim, kalau kau tak serahkan, aku serang Sarawak. Itu yang diugut oleh James Brooke kepada Pangeran Raja Muda Hashim. Tindakan ini menyebabkan Pangeran Raja Muda Hashim bersetuju untuk menyerahkan Sarawak. Itu yang pertama.
Okay, yang kedua, strategi ugutan digunakan untuk mengugut Sultan Brunei. Okay, apabila beliau hadir diiringi angkatan tentera British. So sekarang ni dia nakkan Sarawak. Sarawak di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Okay, dia dah settle dengan Raja Muda Hashim. Dia dah berjaya ugut Raja Muda Hashim. Okay, so dia sekarang dia dah boleh masuk Sarawak. Tetapi kemasukan dia tu tak kukuh selagi tak dapat kebenaran daripada Sultan Brunei. Dia pun pergi jumpa dengan Sultan Brunei. Cara dia nak ugut Sultan Brunei tu, dia tak ugut macam dia ugut Pangeran Raja Muda Hashim. Tapi dia datang berjumpa dengan Sultan Brunei dengan diiringi angkatan tentera British. Diiringi ni maksudnya dengan hadir bersama. Okay? Hadir bersama di belakang dia, backup dia ni angkatan tentera British. Itu maksud diiringi. Okay? Boleh? So bila Sultan Brunei tengok James Brooke datang, belakang dia ni ada gangster-gangster, macam gangster lah. Ada angkatan tentera yang kuat. Beliau pun terpaksa, baginda terpaksa bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada James Brooke. Itu cara James Brooke ugut Sultan Brunei. Macam awak lah macam kita lah di kawasan kita. Okay, kalau ada seorang datang jumpa kita, minta duit, belakang dia tu ada gangster-gangster yang ramai, pegang pedang, pegang pistol semua. Agak-agak awak nak bagi tak duit pada dia? Dia bagi. Okay, sebab takut. Macam itulah juga Sultan Brunei. Okay, boleh faham? Okay. Settle strategi yang kedua. Okay, strategi yang seterusnya adalah strategi perjanjian. Okay, ada dua perjanjian yang telah ditandatangani, iaitu perjanjian 1841 dan perjanjian 1842. Okay, kita tengok dulu perjanjian 1841. Okay, perjanjian ini adalah di antara James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim, yang mana James Brooke memerintah Sarawak dan menguasai hasil. Ini dibuat perjanjian awal yang dibuat sebelum dijumpa dengan Sultan Brunei. Dibuat dulu perjanjian dengan Pangeran Raja Muda Hashim, yang mana dalam perjanjian itu menyatakan James Brooke akan memerintah Sarawak dan menguasai semua hasil yang ada di Sarawak. Dan James Brooke perlu menghormati dan memelihara undang-undang serta adat istiadat Melayu yang sedia ada di negeri Sarawak. Okay? Itulah perjanjian yang pertama. Tapi disebabkan Sarawak ni bukan milik Pangeran Raja Muda Hashim, okay? James Brooke terpaksa ataupun kena buat satu lagi perjanjian dengan Sultan Brunei untuk mengukuhkan kedudukan beliau di negeri Sarawak. Yang mana perjanjian itu telah dilaksanakan, telah ditandatangani pada tahun 1842 dengan Sultan Brunei, yang mana Sultan Brunei telah menyerahkan kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan, okay, kepada James Brooke. Diserahkan kawasan itu kepada James Brooke dan serah semua pendapatan Sarawak, okay, kepada James Brooke. Dan James Brooke membayar ufti. Ufti ni macam hadiah lah. Okay, ufti ni macam hadiah, macam gaji pun boleh, okay, macam bayaan sewa pun boleh. Okay, sebanyak $2,500 Spanyol, okay, kepada Sultan Brunei. Okay, dan Sultan Brunei tidak boleh campur tangan, dan James Brooke tidak boleh campur tangan dalam agama dan juga adat tempatan. Itu macam biasalah, macam di tanah Melayu juga. Boleh terlibat dalam pentadbiran kecuali dua perkara, agama dan adat tempatan. Okay. Dan James Brooke tidak boleh pindah milik tanpa kebenaran Sultan. Maknanya James Brooke tak boleh serah kepada orang lain, kuasa lain, tanpa kebenaran Sultan. Dan Sultan Brunei mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak. Okay, Raja Putih ni macam Sultan jugalah, macam Raja di negeri Sarawak secara rasmi. So, maksudnya selepas perjanjian 1842, secara rasminya Sarawak jatuh ke tangan
James Brooke. Okey, boleh faham? Ada soalan? Okey. Kita pergi pada strategi yang seterusnya. Strategi yang terakhir adalah strategi ketenteraan. Yang mana James Brooke mendapat bantuan tentera laut British dan juga kapal perang yang bernama HMS Dido. Itu adalah milik tentera laut British, kapal perang yang moden. Okay, yang digunakan untuk memerangi ancaman Lanun yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman Sarawak. Okay, digunakan strategi ketenteraan untuk melindungi diri dia di Sarawak daripada diganggu oleh ancaman Lanun yang banyak mengganggu perdagangan dan ketenteraman di negeri Sarawak. Itu adalah strategi ketenteraan. Faham? Okey. Terusnya, so itu adalah strategi. Ada 4 strategi yang digunakan. Pertama sekali adalah strategi rundingan. Yang kedua, ugutan. Yang ketiga, perjanjian. Dan yang keempat adalah strategi ketenteraan. So, huraian dia macam ni boleh keluar dalam soalan esei. Huraikan strategi yang digunakan oleh James Brooke untuk mentadbir negeri Sarawak. Itu soalan yang boleh dikemukakan dengan maksimum markah 8 markah. Sebab ada 4 strategi. So, setiap strategi ada penerangan dia. So, 4, 8 markah boleh diberikan. Seterusnya kita tengok pula kepada pengukuhan kuasa James Brooke. Apa yang James Brooke buat untuk mengukuhkan kuasa beliau di negeri Sarawak? Cikgu mengganggu. Tak apa, cikgu baca yang belakang tu. Boleh rujuk juga dalam buku teks. Ada dalam buku teks. Dia punya table dia ada dalam buku teks. Yang pertama, tengok kekuatan tentera. Kekuatan tentera. Yang mana James Brooke memperoleh bantuan dan sokongan daripada tentera laut British. Yang tadilah, strategi ketenteraan tadi. Yang mana kapal HMS Dido telah berjaya menghancurkan kubu kuat Iban di Sungai Saribas dan Sungai Sekerang. Yang mana semasa pendudukan James Brooke di Sarawak, sebenarnya bukan dia boleh memerintah terus secara baik. Sebenarnya berlaku juga penentangan-penentangan daripada penduduk tempatan, terutamanya daripada orang Iban yang diketuai oleh yang bernama Rentak. Nanti kita akan bincang secara detail dalam bab yang ke-7. Penentangan penduduk tempatan. Yang mana kapal ni telah berjaya menghancurkan kubu kuat Iban di Sungai Saribas dan juga Sungai Sekarang. Yang kedua, untuk mengukuhkan kuasa, dia menentang kebangkitan orang tempatan. Yang mana James Brooke menganggap kebangkitan orang tempatan ni sebagai lanun. Isu ini menjadi alasan tindakan meluaskan kuasa di kawasan orang Iban sebagai tindakan sah dan mendapat sokongan daripada British. Dia gunakan alasan itu untuk menyerang kawasan orang Iban. Dia kata orang Iban ni sebagai lanun. So dia gunakan alasan lanun itulah untuk dia menyerang kawasan penduduk tempatan. Lanun ni adalah yang pencuri di laut. Lanun, tahu lanun tak? Pirate. Pirate of Caribbean. Lanun tu adalah pirate. Boleh faham, user? Lanun ni biasanya lanun adalah kalau kita panggil pencuri lah. Pencuri, perompak. Kalau kita bisa jumpa perompak ni di bandar-bandar. Tapi lanun adalah perompak di laut. Biasanya dia akan serang kapal-kapal dagang di laut menggunakan senjata. Itu adalah lanun. Boleh? So yang ketiga, untuk mengukuhkan kuasa,
Beliau memperolehi sokongan sebahagian daripada masyarakat tempatan. Walaupun ada masyarakat yang menentang, tetapi ada juga masyarakat yang menyokong pemerintahan beliau. Yang mana James Brooke berjaya memperolehi sokongan daripada sebahagian orang tempatan, termasuklah sebahagian orang Melayu dan orang Iban. Walaupun ada yang menentang, tetapi ada juga penduduk yang menyokong. Seterusnya, mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud dalam masyarakat tempatan. Macam mana dia mengukuhkan kuasa dia di Sarawak. Sarawak ni besar. Sarawak ni besar. So James Brooke ni dia ambil sikit-sikit. Dia ambil mula dia Sultan Brunei bagi dia satu kawasan je. Kemudian dia luaskan lagi kawasan dia ke kawasan-kawasan yang lain di negeri Sarawak, yang mana pada akhirnya nanti seluruh Sarawak itu menjadi milik James Brooke. Seluruh Sarawak yang ada sekarang ni menjadi milik James Brooke. Itu cara dia. So antara cara yang dia ambil adalah mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud dalam masyarakat tempatan. Yang mana di Mukah contohnya, James Brooke menyokong Pangeran Matusin yang berkonflik dengan Pangeran Ersad kerana lebih dihormati oleh penduduk tempatan. James Brooke menyokong Pangeran Matusin sehingga membolehkan James Brooke memecahkan kekuatan masyarakat tempatan di Mukah. Sebab rakyat lebih suka kepada Pangeran Ersad. Tapi saja dia nak cari pengaruh, dia sokong Pangeran Matusin. Boleh? Ada soalan boleh tanya Terus. Seterusnya menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya. Yang mana James Brooke berjaya menyingkirkan tokoh-tokoh tempatan yang menentang. Antaranya seperti Sharif Masahu yang telah dituduh terlibat dalam pakatan menyingkirkan James Brooke. Yang mana Sharif Masahu ni akhirnya telah dibuang ke Singapura. Antara lain Datuk Patinggi Abang Abdul Ghafur bin Aban Kohar telah dibuang ke Melaka kerana menentang James Brooke. Seterusnya adalah memperkukuhkan pertahanan Sarawak. Yang mana James Brooke telah membina benteng dan kubu yang dilengkapi dengan meriam. Tahu meriam? Meriam boleh faham meriam? Meriam ni macam senjata lah. Senjata yang menggunakan macam mana kita nak gambarkan meriam? Nanti awak google lah meriam macam mana bentuk dia. 8, 9, 10. Sekejap cikgu habiskan dulu cikgu habiskan dulu penerangan, nanti cikgu ulang balik. Cannon betul. Yang menggunakan bom sebagai peluru dia. Kubu di Sungai Sekerang dibina bagi memperhatikan gerakan kaum Iban. Dan Ranger Sarawak ditubuhkan untuk mengawasi keamanan dan pertahanan. Ranger Sarawak ni adalah macam pasukan polis lah. Dia bukan Power Ranger. Dia adalah pasukan polis Sarawak. Kalau tengok gambar, ada gambar lah buku teks, cikgu pun lupa. Kalau buku teks lama dia ada gambar. Namanya Ranger Sarawak ni, dia punya kenderaan dia adalah kerbau. Dia menunggang kerbau sebagai kenderaan untuk melaksanakan rondaan. Itu adalah Ranger Sarawak. Dan yang terakhir adalah sokongan kewangan. Yang mana memperolehi sokongan kewangan daripada pemodal-pemodal Eropah, terutamanya daripada Baroness Angela Bordeaux-Hound. Itu adalah satu syarikat Eropah yang telah menyalurkan kewangan yang banyak ke negeri Sarawak. Itu adalah cara James Brooke untuk memperkukuhkan kuasa di negeri Sarawak. Kita balik kepada Kitika punya yang tak faham. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 yang mana satu? Kitika poin yang mana satu? Yang mana satu? Semua. Poin 8, 9, 10 tak faham. Apa yang aku terangkan kat sini, ulang dulu sekali. Apa yang telah diterangkan tadi adalah
cara untuk James Brooke meluaskan ataupun memperkukuhkan kuasa dia di negeri Sarawak. Okey, kalau dia tak buat semua ini, mungkin dia akan ditewaskan oleh penentangan-penentangan yang dibuat oleh penduduk tempatan. Okey, antara perkara yang dilaksanakan untuk mengukuhkan kuasa adalah yang pertama memperkuatkan kekuatan tentera, yang mana dia mendapat bantuan dan juga sokongan daripada tentera laut British. Okay. Yang kedua, dia menentang kebangkitan penduduk tempatan. Okay, macam mana dia menentang? Dia tak boleh menentang macam tu je. Okay. Salah dari segi undang-undang tentera ataupun undang-undang dunia. Okay. Kalau dia serang orang macam tu je tanpa sebarang alasan, itu dikira sebagai penjenayah. Dia menentang kerana penduduk tempatan ni dianggap sebagai lanun. Lanun adalah penjenayah yang perlu ditentang. Jadi dia menggunakan alasan itu untuk menentang orang Iban yang dikatakan sebagai lanun dan mendapat sokongan daripada British. Yang ketiga, memperoleh sokongan sebahagian masyarakat tempatan. Dia dapat sokongan walaupun ada yang menentang, tetapi di Sarawak ada juga yang menyokong. Yang keempat, mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud. Ni manipulasi. Manipulasi berlaku. Dia tengok ada satu kawasan ni berlakunya perbalahan, dia masuk campur. Dia sokong satu pihak. Yang mana telah membuatkan kekuatan masyarakat itu longgar. Yang kelima, hapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya. Dia tengok di Sarawak ni ada yang menentang dan tokoh-tokoh yang menentang tu disingkirkan. Dibuang ke Singapura, dibuang ke Melaka supaya tidak ada lagi penentangan. Yang keenam, memperkukuhkan pertahanan Sarawak. Untuk kukuhkan kuasa dia kena kukuhkan sistem pertahanan. Dia kena kukuhkan tentera dia kena kukuhkan senjata dia. Sebab tu dah dia membina kubu dan benteng yang lengkap dengan senjata. Dan senjata yang digunakan adalah meriam. Dan itu dia menubuhkan juga satu pasukan keselamatan yang dipanggil sebagai Ranger Sarawak. Dan akhir sekali, dia mendapat sokongan kewangan. Untuk memperkukuhkan kuasa juga, dia kena ada sumber kewangan yang banyak. Yang kukuh. Dan duit yang dia dapat tu adalah daripada pelabur-pelabur yang ingin melaburkan duit mereka dalam ekonomi di negeri Sarawak. Dia faham? Nanti jika kalau ada yang tak faham, boleh tanya cikgu lagi. So, boleh cikgu teruskan. Ada apa nak tanya lagi berkaitan dengan pengukuhan kuasa James Brooke? Kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Kita imbas balik macam mana Sarawak ataupun James Brooke masuk ke negeri Sarawak pada asalnya dan pada akhirnya 1905 apa yang berlaku. Yang mana kita tengok sedikit demi sedikit keluarga Brooke dapat mengambil ke semua negeri Sarawak daripada kuasa Kesultanan Brunei. 1841 bermulanya pendudukan James Brooke, yang mana James Brooke memperolehi Kuching, kemudian kawasan dari Tanjung Datu ke Sungai Samarahan yang telah diserahkan oleh Sultan Brunei dalam perjanjian 1842. Kemudian 1853, James Brooke berjaya menumpaskan penentangan orang Iban di Saribas dan Batang Lupar dengan alasan menghapuskan lanun. Kemudian dia memperolehi kawasan Sadong, Batang Lupar, Saribas dan Kalaka sebagai balasan. Paruh hasil pendapatan wilayah ini diserahkan kepada Sultan Abdul Mukmin, iaitu Sultan Brunei ketika itu. Kemudian Sultan Abdul Mukmin menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke, termasuk Oya, Mukah, Tatau dan Bintulu
1883, orang Kayan yang mendiami kawasan Sungai Baram menentang Kesultanan Brunei. Okey, dan Charles Brooke, ini adalah pemerintah yang kedua selepas James Brooke. Charles Brooke, Raja Putih Sarawak yang kedua, mendapat Sungai Baram daripada Sultan Brunei dengan bayaran ufti sebanyak $4,200 Spanyol. Okay, kerana berlakunya penentangan, jadi Charles Brooke untuk menamatkan penentangan itu, Charles Brooke masuk campur dengan syarat serahkan Sungai Baram kepada Sultan kepada keluarga Brooke, okay, oleh Sultan Brunei. Okay, 1885, Charles Brooke menguasai kawasan di Sungai Terusan dengan bayaran $4,500. Okay. Tahun 1890, Limbang diperolehi Charles Brooke apabila penduduk Limbang bersetuju menyertai Sarawak. Okay, bayaran $6,000 Spanyol diberikan kepada Sultan Brunei. Last sekali, 12 Januari 1905, Sarawak memperolehi hak ke atas Lawas. Okay, kawasan yang hujung sekali, kawasan yang hujung sekali bersebelahan dengan Brunei. Okay, yang sebelum ni dimiliki oleh SBUB, namun masih mengekalkan sempadan Sarawak. Okay, ada soalan? Itu adalah cara macam mana Brooke mengambil Sarawak sedikit demi sedikit sehinggalah akhirnya jatuh ke tangan Brooke ke semua sekali kawasan di negeri Sarawak. Hak ke atas Lawas ni adalah dia mendapat, maknanya dia boleh menduduki Sarawak. Lawas ni asalnya dia adalah sempadan di antara Sarawak dengan Sabah. Okay, Sarawak dengan Sabah. Yang mana Lawas ni sebelum ni dimiliki oleh SBUB di Sabah. Okay, tapi dia masih mengekalkan sempadan negeri Sarawak. Okay, sebab dia berada di sempadan. Okay, ada soalan lain? Lawas bukan masuk sempadan. Lawas adalah satu kawasan yang mana kawasan itu menjadi sempadan di antara Sarawak dengan Sabah. Dia bukan masuk dia sempadan. Okey. Okey. Boleh juga teruskan? Boleh juga teruskan? Atau ada yang tak faham? Okey. Latihan objektif untuk subtopik yang kedua. Okey, baca soalan dan respon jawapan anda. Charles Brooke adalah anak kepada James Brooke, betul? Okey, pengganti kepada James Brooke. Dia ada 3 generasi. James Brooke, Charles Brooke dengan Charles Wenner-Brooke. Okay, Charles Wenner-Brooke. Apakah James Brooke bersetuju membantu Pangeran Raja Muda Hashim menamatkan kebangkitan penduduk di Sarawak? Okay, ini macam soalan yang kedua tadi. Okay. Yang kedua, maklumat berikut menunjukkan James Brooke menggunakan kekuatan tentera untuk mengukuhkan kuasa. Apakah alasan James Brooke untuk menggunakan aset tentera tersebut? 1A, 2A. Itu jawapan yang kebanyakannya beri. Tengok apa jawapan yang sebenar. Okay, nombor 1. A mendapatkan kawasan perdagangan. Okay. Yang kedua, juga A untuk memerangi Lanun. Sebab dia anggap penentangan orang Iban di Sarawak dianggap sebagai Lanun. So digunakan alasan itu untuk menggunakan strategi ketenteraan ke atas Sarawak. Okey. Terusnya. Nombor 3 dan nombor 4.
Okey, peristiwa berikut berkaitan dengan tindakan James Brooke di Brunei. James Brooke pada tahun 1882 menghadap Sultan Brunei. Apakah tujuan James Brooke berbuat demikian? Soalan yang keempat, maklumat berikut merujuk kepada tindakan Sultan Abdul Mukmin ke atas Sarawak. Dia menyerahkan rajang kepada Brooke. Apakah baginda berbuat demikian? Okay, so apa jawapan anda? Okay. 3C 4B. C 4B. Okey, kebanyakannya memberikan jawapan yang sama. So, kita tengok apakah jawapan itu betul. Okey, nombor 3. Okey, apakah tujuan James Brooke berbuat demikian? Jawapannya C. Okey, adalah untuk mengesahkan pertapakannya di negeri Sarawak. Okey, betul. Yang keempat, mengapakah baginda berbuat demikian? Sultan Abdul Mukmin. Okay, ini adalah Sultan Brunei yang seterusnya. Lepas Sultan Omar Ali Saifuddin. Yang mana kenapa beliau baginda menyerahkan rajang kepada Brooke adalah kerana kebangkitan orang tempatan. Soalan subjektif. Namakan Raja-Raja Brooke yang menjalankan perluasan kuasa. 1. Respon jawapan. 1. Okay, 2. Okey. 1. James Brooke. 2. Charles Brooke. Okey. Ni tak kisah kalau tulis Charles Brooke nombor 1, James Brooke nombor 2 pun betul. Sebab dia tak ada kata ikut turutan. Dia kata namakan sahaja. So mana-mana boleh. 1 dengan 2 tu bertukar pun tak ada masalah. Okey, soalan nombor 2. Adakah anda bersetuju perluasan kuasa keluarga Brooke adalah secara kekerasan? Okey, berikan jawapan anda. Okey. Untuk soalan yang macam ni, adakah anda bersetuju? Okey, awak kena nyatakan dulu pendirian. Okay, ya atau tidak. Okay, ya atau tidak tu ada satu markah ada satu markah. Ya pun boleh, tidak pun boleh. Okay, kalau ya, nyatakan alasan awak. Kalau tidak, nyatakan juga alasan awak. Tak ada masalah. Dia tak ada kata ya betul, tidak salah, tak ada. Dua-dua boleh diterima dengan alasan yang munasabah. Okey, kita tengok cadangan jawapan yang diberikan. Ini adalah soalan esei K-BAT. Soalan esei K-BAT. Okay, boleh baca, boleh screenshot, salin dalam kertas beserta dengan jawapan. Okay, ni untuk jawapan yang kata tidak yang lebih sesuai untuk katakan tidak. Maknanya siapa yang jawab tidak, cadangan alasan dia lebih banyak lah berbanding dengan yang kata ya. Maksud aku yang kata ya, yang kata secara kekerasan, bukan maksudnya tidak. Yang kata ya lebih banyak jawapan berbanding yang kata tidak. Jawapan tidak ada tulis ya atau tidak. Okey, untuk cadangan jawapan ni dia menggunakan ayat untuk mengiyakan. Okey, ayat yang pertama tu dikira sebagai ya. Perluasan kuasa keluarga Brooke di Sarawak memang secara kekerasan. Itu adalah ya. Faham? Anyway.
Okay, itu adalah untuk perkataan ya. Tapi kalau awak tulis ya sahaja pun boleh, tak ada masalah. Okay, ini cadangan jawapan yang baik lah. Okay, cadangan jawapan yang baik yang boleh awak ambil sebagai contoh untuk menulis jawapan esei. Okay, daripada sekarang sampailah di peringkat SPM pun, inilah cara dia. Okay, boleh? Dah screenshot? Okay. Itu sahaja perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan peluasan kuasa Brooke di Sarawak dan bagaimana Brooke meluaskan pemerintahannya di negeri Sarawak. Okey, dan untuk Sabah kita akan bincang dalam uh, tugasan yang seterusnya. Homework hari ini yang tadi, saling tadi, soalan yang 2 soalan dan soalan objektif buku oren. Okay, modul oren buat sehingga peluasan kuasa di negeri Sarawak. Okay, soalan objektif. Dan juga soalan struktur sekali lah, soalan struktur. Tengok soalan struktur ada tak yang berkaitan dengan soalan Sarawak. Okay, dalam modul oren, jawab sekali soalan struktur, bagi sekali jawapan dia. Okay, so homework adalah modul oren soalan objektif sampai kepada peluasan kuasa di Sarawak saja. Sabah jangan jawab lagi. Sampai Sarawak dahulu. Dan juga soalan struktur berkaitan dengan subtajuk 1 dan subtajuk 2. Okay, yang berkaitan dengan Sarawak lah. Yang berkaitan dengan Sarawak boleh jawab. Okay, jawapan objektif untuk bab 4 cikgu dah share dalam Google Classroom. Nanti boleh tengok. Okay. Ada apa-apa soalan lagi sebelum kita tamatkan kelas pada hari ini? Okey, itu saja. Alright. Okey, dijumpa dalam kelas yang seterusnya nanti. Okey, terima kasih. Bye-bye.